Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So maaf untuk semalam Zul tak dapat nak buat review, so kekangan masa untuk awal pagi semalam, nak berjogging, lepas tu nak pergi kerja awal, so memang tak sempat. So pagi ni Zul akan buat review untuk di Bitcoin sedikit, kemudian kita akan teruskan ke ruangan komen. Sebab apa Zul nampak kat ruangan komen semalam 2 hari lepas ada banyak kata permintaan, tu akan terus ke ruangan komen. Terutama masa laser kita pergi ke trending view. So ini adalah trending view. So Bitcoin currently berada di 52k, dan untuk di Bitcoin maknanya kalau kita tengok Zul punya graph ni, kita dah break satu trend line, iaitu kita break satu trend line, yang mana trend line ini adalah trend line bullish yang hijau ni. So ini adalah daripada cara bullish ni adalah daripada high 69 ke lower low 15, kita ada Fibonacci. So ini adalah range dia punya resistance. So ikutkan sebelum ni kita ada yang ini, kemudian break, drop, kemudian now breakout. Cumanya untuk persoalan ni, adakah ini quarter ya point kita yang utama ataupun yang ini. So kalau yang ini kita dah breakout, so apa-apa kat ni Zul hanya prepare saja. So secara technical untuk Zul, Bitcoin dah pun breakout dia punya bullish trend line. So expectation price Bitcoin akan keep buat high lebih tinggi ke atas, iaitu kita akan ada target 1.6, 2.6 kita ke atas, yang mana kita punya target untuk 2025 adalah dalam target dalam 150k ataupun 130k untuk di Bitcoin. So dengan adanya kuota ETF Bitcoin tu, so insyaAllah mungkin akan more higher lebih daripada 150. So itu untuk di Bitcoin. So untuk Bitcoin ni, apa yang saya nak terangkan sikit adalah untuk di Bitcoin apa yang akan expectation boleh berlaku. So kita ada satu trend line merah ni. So trend line ni yang tukar color tadi adalah kita boleh guna untuk yang lama juga. Contoh kita dapat pergerakan ni, contoh yang boleh tunjukkan adalah yang ni. So kita nampak price buat satu trend line, kemudian breakout breakout bullish ni. Contoh yang kat sini dia breakout bullish. Alright, dia breakout bullish. So price touch kawasan ni, kemudian price terus berlaku kenaikan, breakout resistance dan terus pergi dia punya target, iaitu sampailah yang paling tinggi kita ada itu dalam 69 ataupun 70k. Tu sama juga dekat kawasan ni, Zul expectation untuk di Bitcoin dah breakout dia punya bullish trend line ni. Zul expectation price akan keep buat high, sama ada mungkin kalau dia return balik sikit pun mungkin dalam kawasan almost dalam kawasan ni sebelum berlaku balik ke naikan. So untuk di Bitcoin, andai kata price Bitcoin break below balik trend line hijau ni, so apa yang berlaku, kita akan kuartal 2 akan buat trend line baru, iaitu high ini to high ini kita akan ada bullish trend line baru. So ini kita masih lagi berada dalam kawasan ni. So sekiranya Bitcoin berjaya break below balik trend line kuartal hijau ni, bullish ni, so ini ada opportunity untuk kita dapat balik untuk hit trend line merah ni. So untuk yang ini menunjukkan tak awal tahun 25 lagi ni, ini adalah nanti tu akan letakkan tarikh. So ini adalah bulan tahun 2025. So kita akan ambil bintang tu. So yang ini kita akan letak sini, kemudian kita akan tulis 2025. So ini adalah kita punya target untuk bulan. So kita akan lock. Terdelete pula. Ini kita akan lock 2025. So ini adalah kita punya tahun. Ini adalah tahun 24 ke 25. So 25 adalah expected bulan. Selalunya kuartal bulan akan start awal lah dalam 2-3 bulan sebelum tahun 25 akan berlaku kenaikan. So apa yang kat sini boleh expectation adalah berdasarkan timeline. Sama ada untuk tahun ni special, dia akan terus berlaku kenaikan awal tahun 24 sampai tahun 25, ataupun dia akan boleh buat lagi ke sideways dalam kawasan ni dan baru hit berlaku kenaikan. So untuk currently lower yang paling tu boleh expectation boleh Bitcoin dapat adalah almost dalam kawasan 42 ataupun 43, iaitu dalam ni kawasan support ni. So yang ni kalau nak tengok, sebelum ni kita ada support di kawasan 28 ataupun 29, kemudian kita ada di kawasan around dalam 42. Kemudian currently untuk di Bitcoin, kalau kita buat satu trend line penting, key level penting dalam kawasan ni, kita tengok ada nanti tu akan zoom in dan anda akan nampak lah, anda akan nampak jelas kat kawasan ni kita punya macam mana kawasan ni adalah support quarter base, saya resistance, kemudian kat ni ada quarter resistance, kemudian kat sini kita ada resistance. So ini adalah zone support yang penting, resistance currently yang penting untuk di Bitcoin. So key level yang penting. Sekarang Bitcoin pun memang tengah berinteraksi dengan plus minus dalam kawasan 52. So sama ada Bitcoin akan terus breakout. Kalau Bitcoin terus breakout buat base di kawasan atas 52, so ini kita akan expect more higher ke atas. Next targetnya adalah di kawasan paling tinggi, iaitu kawasan 69.
So 69 ataupun 70k dia sekiranya daripada 52. So kalau Bitcoin nak berlaku lagi kenaikan daripada point 52 ni adalah targetnya adalah di kawasan almost 69, dia punya all time high yang tahun 2021. So sebarang return untuk Bitcoin dalam kawasan ni akan trigger tu punya all in lah. Lepas ada share kan dalam tu punya Discord channel malam. Sekiranya price sideways dalam kawasan ni dan sekiranya price return balik dalam kawasan almost 43, so itu dah trigger tu punya all in untuk tahun ni, dan insyaAllah tu akan all in tu punya target untuk tahun ni untuk expectation more higher ke atas. Dan andai kata Bitcoin drop below trendline hijau ni, so ni kita ada harapan untuk price return balik dalam kawasan trendline merah ni, so mungkin dia akan return sikit dalam kawasan ni. Kemudian tu masih lagi tak jauh pun, rasa masih lagi dalam 40-43. So walaupun drop below ni, expected lah price drop dalam kawasan ni 40, paling lower 40, tapi around dalam 42k plus minus dan sebelum berlaku kenaikan. So kalau ada dapat pergerakan downtrend kawasan ni, jatuh kawasan tu, itu adalah signal all in untuk Zul untuk tahun ni. So itu untuk di Bitcoin. So kita pergi ke ruangan komen. So first nanti Zul akan tengok balik ruangan komen. So first ada, okay, tengok GRT, GRT dan Mavia naik semalam. GRT dan GRT memang naik banyak tu pasal sebab apa? GRT tu ada invest all in 10,000 coin bulan 9 tahun lepas. So ada berlaku kenaikan. So macam juga kan GRT ni tu ada invest disebabkan di breakout down channel dan buat satu support naik support tu ada all in di kawasan ni. Alhamdulillah tu punya position berada kawasan ni dengan jumlah coin sebanyak 10,000 coin. So macam akan kita hanya menanti untuk dia breakout resistance. So kali siapa yang nak ada join buy dalam kawasan ni, tahniah untuk anda. So kita currently tengah profit. So profit apa yang kita nak tengok currently adalah kita akan tengok GRT USDT. So next target adalah kita nak tengok adalah price sampai mana adalah 1.6. 1.6 kita berada di 0.3. So swing high to swing low berada 0.3. So ni kita dapat 1.6 iaitu 0.3 33 sen. 33 sen ini kita punya resistance. So kemudian breakout yang ni kita akan breakout satu level yang penting ni. Kemudian next target kita ada 2.6 ke key level seterusnya 3.6 dan 4.2. So itu untuk di GRT, dan GRT target yang sebenar adalah ini adalah untuk 32 sen ataupun 33 sen lah saja. Minor target saja. Untuk major target sebenarnya kita ada resistance di kawasan almost $2 dan breakout $2 ni untuk all time high baru untuk 25. InsyaAllah kita akan dapat dalam 1.6 dalam 4.6 ataupun more higher iaitu 2.6, 3.6, 4.2 ataupun $12. Tapi tu ada expectation dulu at least dalam $4.6 untuk 1.6 untuk tahun 2025. Itu untuk GRT. Kemudian satu lagi tadi Mavia tu tak tahu kawan apa, macam tak pernah review je. Hero of Mavia. Okay, tu tak pernah review. So tu rasa tu memang tak pernah review. So kalau dekat di KuCoin macam ni lah, price berlaku kenaikan, memang naik tak turun. So means siapa ada invest yang awal-awal, kata tahniah untuk anda. Untuk buat technical memang tak banyak technical yang boleh membantu sebab apa price tengah berlaku kenaikan. So kalau anda nak buy pun at least dalam kawasan ni kita ada key level antara between ni, consider great lah untuk anda masuk dalam position untuk long term untuk expected more higher. Tapi price agak mahal, so make sure anda kaji punya fundamental. So next comment, saya boleh tengokkan Ondo. So Ondo USDT pernah review ke? Macam pernah. So Ondo USDT, antara mungkin antara salah satu aku kata yang nak cuba technical, iaitu dengan coin baru. Contoh ni last high ni, last low, kemudian kita akan tarik dia punya 1.6 itu ataupun 0.6, 0.7 tu dalam kuartal range dia. So sebelum ni kita ada range ni. So nampak ni risk box ni, semacam juga kan, ini adalah hanya tu punya aku kata percubaan technical baru ataupun untuk tengok reaction dia. Tu juga kan mana-mana dalam kawasan support ni anda boleh buy. Sebab apa? Dia tak drop bawah. Kalau drop bawah nak support kawasan ni, so kita tak tahu nak support. So ini adalah sebagai nampak dia buat react cantik. So kita dapat support. Siapa-siapa ada yang buy dalam kawasan ni, dia tengah naik. So next target adalah kita punya target dia punya high baru, iaitu dalam kawasan 71 sen. So ini adalah kita punya target daripada kawasan ni. So siapa ada invest all in kawasan ni, so now adalah dia punya target. So technical ni tak ada dia punya pengesahan lagi. Ini adalah sekadar tu punya untuk aku kata percubaan, dan alhamdulillah sekadar yang tu monitor.
so far nampak ada pergerakan dia untuk cantik lah. So ini adalah percubaan. So dalam kawasan ni kita nampak sideway. Kalau technical pun nampak sideway yang lama ni, consider dia dah buat base. So base di kawasan ni, so next target lah kawasan 0.7 sebelum next base dia. So itu untuk di Ondo. Kemudian next comment, salah zone GLM di scan analysis target all time 25. So GLMR USDT target 25, detail sedikit. Okay, GLR 25. So nanti tu akan pergi ke daily GLR. So macam ni akan harga opening dekat kawasan 24 sen. Price kalau ikutkan daripada downtrend, inilah signal aku kata reversal. Daripada downtrend berubah jadi uptrend, kita dah break. Break itu menunjukkan kita ada support. So mana-mana price jatuh dalam kawasan support adalah good range untuk buy. So siapa yang ada buy dalam kawasan ni, so swing low ini iaitu swing low to swing high, kita ada support. So macam mana aku kata all in di aku kata GRT tu, signal dia lebih kurang sama untuk dekat GNM ni. So kita dah bound daripada support ni. So swing high ini to swing low ini kita ada resistance. So apa yang kita expectation lah untuk price breakout box resistance ni, kemudian dia akan menuju ke next target, iaitu baguslah untuk more price higher ke atas, iaitu 1.6 dalam kawasan 83. 83 sen kita ada apa? 83 kita ada high yang ini. To consider level kita. So ini consider siapa yang ada invest breakout ini ataupun dalam kawasan ni, kemudian last buy all in itu dalam kawasan support ni. So nak anda expectation anda tengah untung dan expected next beberapa bulan lagi kita akan dapat kawasan dalam 1.6. Kemudian kita punya real target adalah major resistance. Major resistance kita berada di kawasan, kalau ikutkan ini major resistance ini berdasarkan dia punya shadow ni lah. Kalau shadow ni dia punya major resistance adalah kita punya target dalam kawasan almost 31 dan 41. Kalau breakout yang ni, insyaAllah kita akan dapat 1.6 dalam 81. Dan ada lagi expected target sampai 213 pun ada. Tapi kalau breakout kita punya box resistance ni, so daripada current ni kita boleh monitor sampai ke 41. Dan kalau dapat breakout lagi, kita sampai 1.6 dan 81. So realistic target dalam kawasan ni first sekali lah 41. Kemudian kita tengok timeline macam mana tahun bulan. Kalau dia naik awal, so mini expectation boleh more higher lah. So ini untuk di GLMR. So siapa yang buy kawasan ni memang buy murah. So resistance dia saja pun dah sampai 840B. So memang ada untung banyak lah. Kalau ada 1000 coin kawasan ni, so almost 40,000 USD dollar untuk satu coin GMR. So GMR, siapa yang ada invest kawasan ni, tahniah untuk anda. So next comment, next comment GMR. Kemudian KDA, VRA, Phantom. Kat mana nak re-entry? Nak re-entry. So jika KDA, so KDA kalau ikutkan menunjukkan semalam dah good point untuk masuk. So ini adalah aku kata KDA harga opening dekat bawah ni. So price return balik above harga opening. So kita ada reversal pattern daripada downtrend berubah jadi uptrend. So ini adalah kawasan great untuk anda all in. Bagi itulah kita, sebab apa kita dah above harga opening, kemudian kita ada support, kita ada trend line. So price dah naik, kemudian drop buat support, kita breakout retest. So expectation untuk KDA akan more start, akan buat more higher ke atas. So masih belum terlambat untuk all in kawasan ni. Untuk expectation more higher, so kita ada resistance dalam kawasan more resistance dia tinggi. Resistance dia dalam kawasan shadow ni yang dulu kita ada dalam kawasan $20. So more higher ke atas lah untuk di KDA. So untuk re-entry, so expectation kali lah good. Now expected good time untuk anda re-entry. Kemudian satu lagi apa tadi, VRA dan Phantom. So kita akan tengok di Phantom. Phantom. Okay, Phantom menunjukkan dia belum lagi breakout dia punya downtrend ni. So selagi mana price berada dalam kawasan channel ini, a great position untuk anda buy. Soon pada breakout saja yang ni dah kita ada resistance ni. Resistance ni dah akan pergi ke almost $1. So ini harga 43 sen masih murah. Zul pun masih lagi berminat untuk dapatkan 1000 coin untuk di Phantom ni. InsyaAllah kalau modal sudah aku kata cukup, dia akan buy. So untuk di Phantom, consider nak re-entry masih lagi sesuai. Zul sini pun all in di kawasan ni iaitu. So price masih lagi di kawasan ni. So kawasan all in drop itu boleh naik lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi sebelum selagi mana price belum breakout above $50, 50 sen ni, Zul akan keep buy untuk long term. So ini untuk di Phantom. Kemudian satu lagi tadi untuk di VRA. So VRA juga tu dah ada berlaku kenaikan juga USDT. So VRA tak Zul. Okay, yes, VRA sama juga downtrend. Siapa ada buy kawasan ni, ini signal untuk kita buy. Kemudian price naik
jatuh ke support, ini juga signal kita buy. So siapa yang ada buy kawasan ni, tahniah. So next target kita adalah breakout resistance ni. Kemudian kita punya target, first target lah 1 sen. Kemudian kita ada major resistance dalam kawasan almost 6 ke 7 sen. Dan kita punya ada all time high dalam 13 dan ada expectation tu sampai dalam kawasan almost 30 sen. So itu untuk VRA. So untuk re-entry untuk di VRA dalam kawasan ni lah. So kalau ikutkan data miss, so kalau nak buy juga tak masalah, selagi mana price antara between resistance ini dan support ni, so boleh buy untuk long term. Paling cantik tu macam lah dalam kawasan ni dan kawasan ni. So itu untuk di VRA. Next comment, Salah Zul minta review ETC. Tu ETC Ethereum Classic. So Ethereum Classic apa berlaku? So Ethereum Classic officially kita dah breakout dia punya satu downtrend dan kita ada consider resistance dalam kawasan ni, rejection. So siapa-siapa nak entry untuk ETC now adalah considernya, sebab apa, price dah signal daripada downtrend dah berubah jadi uptrend. So uptrend tu tak adalah dia naik terus naik. So dia akan keep buat pergerakan kenaikan. So ini adalah consider last chance anda untuk kata on in target lah untuk long term. Yang cantik itu adalah kawasan ni, kita ada support, resistance, kita ada support. So yang cantik itu adalah kawasan $16. Tapi dah breakout. So ni pun cantik. So masih belum terlepas, masih belum terlambat untuk anda buy. Price masih lagi jauh lagi, dia punya harga resistance pun dalam $120. So ada masih lagi $27. So masih consider great position untuk anda entry untuk long term. Itu untuk di Ethereum. Kemudian Ethereum Classic. Tu tengok NEAR. NEAR USDT. NEAR pun ni dulu tu nak buy juga. So NEAR ni kalau ikutkan sama juga downtrend. Siapa-siapa ada buy dalam kawasan channel ini, anda dah buy dalam kawasan yang paling tepat, iaitu downtrend berubah uptrend, dah naik. Kemudian kita ada support. So dia touch support sikit saja. Touch support sikit saja, iaitu breakout retest. So meaning kat sini kita boleh monitor dia punya resistance, last high ini to last low ini kita ada resistance. So expectation kita next movement ni adalah berlaku kenaikan. Breakout resistance ni kita ada 1.6 kita berada di 60 sen. So ini adalah kata 60 sen pula, $6. Dan ada apa $6 ni, kalau kita letak satu trend line ke belakang, letak kat sini, kemudian kita look to the left, kita nampak dia ada buat reaction dengan apa ini, lower ini, kemudian sama juga kat sini. So $6 tu bukan target saja-saja. So dia ada spesifik, ada point dia. So react dengan 1.6. So ini kita boleh katakan kita punya pergerakan yang kita monitor ni, iaitu support dan resistance ni adalah legit untuk monitor. So ini siapa nak jump in masuk, walaupun price dah bound daripada support. So menunjukkan selagi mana price antara resistance ini dan support ini, so price anda masih lagi boleh buy untuk long term. So kita punya target masih lagi jauh, iaitu $6 pun hanya small target saja. Kita ada major target kita dalam kawasan umur $16 dan kita punya all time high kita berada di 32. Kemudian kita ada expectation boleh sampai dalam $70 lebih untuk di NEAR. So masih belum terlambat untuk siapa-siapa buy untuk long term. So itu untuk di NEAR. Kemudian next comment kita akan tengokkan Phantom. Phantom tu tengokkan tadi. Salam bro, review APT dan ARB tu. APT apa yang tengokkan. So APT masih belum terlambat, kita berada di kawasan support, kita berada di kawasan channel. So masih lagi belum terlambat untuk siapa-siapa buy untuk long term. Kalau anda yakin untuk long term, now adalah consider great. Technical pun cantik. So ini adalah zone untuk anda all in. So bagi Zul lah, untuk anda tak tahu, tapi kalau bagi Zul, apa yang Zul selalu pengamatan teknikal yang Zul buat, now adalah consider good range untuk Zul all in target, untuk dapatkan target. Kalau nak 1000 kalah, 100 kalah, bergantung pada anda punya purchasing power. So itu untuk APT. Kemudian ARB USDT. So ARB ni dah berlaku kenaikan. Ikutkan paling best untuk buy tu adalah di kawasan ni. Macam itu kita dah breakout yang ni, kita ada support. So ini adalah good range untuk buy. Kemudian kita ada support juga, breakout ni kita tunggu support, dan kita dah dapat support ni. Support ni consider dia resistant yang bertukar menjadi support. So sebab tu draw di kawasan ni support ni. So price dah berlaku kenaikan. Daripada point ni maknanya kita target, daripada target resistant ni maknanya sendiri kita ada 1.6. Price ngam saja sampai 1.6, kemudian berlaku rejection. So meaning
1.6 dah sampai. So meaning expectation kita boleh untuk ARB ni boleh sampai almost 4.2, iaitu dalam $5 sebenarnya maksimum target untuk 2025. So siapa nak buy kawasan ni menunjukkan dah termiss sebenarnya kawasan ni, anda hanya boleh CCA. Kalau anda nak buy lagi untuk term boleh. So kita akan buat satu support resistance dan between ni anda boleh buy juga, tapi tak nak all in tu boleh juga, cumanya harga agak mahal sikit. So dalam kawasan ni, so next whatever price antara resistance dan support ini anda boleh kata masuk re-entry untuk expected net target dalam $5 untuk di ARB. So next comment sana tu tengok coin source bong source dan bong. Asalnya source selalu tanya kuartal money 7534 selalu tanya source dengan bong tu, tak pasti kenapa. Jadi tu akan tengok balik source USDT open door kat mana tu, Gate.io kot. Okay, Gate.io macam dia akan nak tengok balik all time high dia, price perlu berada above ni. Berada above kawasan ni baru kita boleh katakan dia boleh dapat. So kalau nak tengok untuk reaction currently, price kalau ikutkan ni dah berjaya belum. So kau macam ni tu tak sarankan untuk nak invest untuk long term lah. So kita ada ni support currently tengah buat reaction cantik. Kita ada falling channel, price breakout, pergi support. So far okay. Cumanya untuk more aku kata lebih kepada cantik dia punya lah, kita nak tengok di breakout ni. Breakout middle yang ni, yang besar ni. Breakout yang ni baru kita akan ada harapan untuk atas. Breakout yang ni baru kita akan jangkakan ada breakout yang ni, dan breakout yang above harga opening ni baru kita boleh sebut all time high dia. So all time high dia sampai mana? So currently nak kata all time high tu tak boleh nak kata all time high dekat, sebab price belum above opening. Andai kata price di bawah ni naik breakout resistance ni, so kita boleh katakan dia punya all time high dia di kawasan 1.6, kemudian maximum trend dalam kawasan 4.2. So itu untuk di source lah. Kemudian next comment tadi di bong bond ni kat mana tu buat itu. Okay, bond di Gate.io. So di bond ni menceritakan price dah berlaku kenaikan, dan siapa-siapa nak jump in ataupun re-entry ataupun nak all in, now lah good time. Kita berada support to expectation price ni breakout ni, kita ada 1.6 kita berada di price yang kawasan ni. So ini adalah consider dia punya all time high lah. Expert all time high ataupun lebih tinggi, dia boleh pergi sampai almost dalam yang ini ataupun yang ini. So itu untuk di bond. So first target kita adalah 1.6 ataupun dia punya lagi tinggi kita ada 4.2 dalam kawasan price yang ini. So berdasarkan trendline ni kita boleh jangkakan inilah dia punya target-target dia. So nak sebut banyak sangat kosong, so anda perlu draw dia punya 1.6. So next comment Zamrul tengokkan SLP dan CKBT boleh turun dan naik sampai mana. So SLP USDT tak tahu buat kat Binance. Okay, SLP kalau ikutkan sebelum ni kita ni dah harga below opening kan. Tak tahu dia harga below opening. Yes, harga below opening dah jatuh teruk. Kemudian kalau ikutkan kita tengok recovery, dapat tak recovery, kita ada satu falling channel. So falling channel ni kalau tidak dah break. So break ni first kita ada key level dalam kawasan ni. So dia tengah buat reaction. Kalau dapat breakout ni insyaAllah dia akan more higher ke atas. So untuk pada kawasan ni kalau ni betul-betul high risk lah, high risk position. Kalau ada masuk dalam kawasan ni kemudian make sure anda invest tu duit yang expectation boleh. Kalau tentu anda masuk 1000, anda perlu mindset anda perlu kuartal 1000 tu consider loss lah. Sebab apa? Anda invest coin yang kuartal jauh daripada harga opening. So ini kita nak tengok dia punya recovery. Kalau dapat recovery ni kita ada perlu claim lagi dalam kawasan ni almost 3 sen, kemudian almost dalam kawasan 6 sen. So banyak dia nak recovery. So untuk all time high tu tak expected dia boleh akan breakout above ni. Tetapi at least kalau dia boleh berjaya return balik kalau 11 sen pun consider itu dah consider dia punya all time high. Bukan all time high, dia punya target untuk 2025. So itu untuk SLP. So good untuk recovery. Ikutkan tengah buat reaction ni. So next breakout ni, next dia punya target dia perlu buat react adalah dalam kawasan ni, dalam kawasan 0.0006 sen. Breakout ni lagi, so ni kita boleh jangka akan more higher. So itu untuk SLP. Kemudian satu lagi CKB USDT.
CKB. Okay, CKB ni rasa tu pernah review, cuma tak ingat kat mana. Okay, CKB harga opening. So yang ni antara satu coin yang cantik lah. So untuk harga opening dekat sini, kemudian dia buat base dekat harga opening walaupun sedikit below, tak ada masalah. Dia buat create satu falling channel. So siapa-siapa yang ada all in dalam kawasan channel ini, anda dah buy di satu kawasan yang terbaik untuk price untuk CKB lah. Dan price dah berlaku kenaikan. So anda kita dah berlaku kenaikan yang ni. So apa yang kita expectation nak buy kawasan ni tak cantik dah lah, sebab harga dah naik kan. Anda ada nak DCA boleh, siapa yang ada position bawah ni cantik. So now kita perlu tunggu kalau nak jump in, contoh nak all in kan. So paling cantik lah kita last low ni to last high, kita akan return balik dalam kawasan support. So anda kata Bitcoin aku kata buat sideway ke 42-43k, insyaAllah CKB ni mungkin boleh return balik kawasan. Tapi itu tak garanti. Tapi kalau dapat, peluang adalah untuk aku kata breakout, retest support, kemudian support kita ada resistance, dan resistance kita akan tunggu dan menunjukkan antara box resistance dan box support adalah good range untuk anda dapatkan lagi coin ni untuk expected more target. So untuk CKB ni dia punya ni kawasan tu ni kita punya major target lah kawasan 3 sen, dan breakout 3 sen ni kita akan target dalam kawasan 7 sen 1.6 dan maximum price dalam kawasan 418, dan dua ada expectation more higher lah, lebih almost dalam hampir dalam 50 sen boleh sampai untuk CKB untuk 2025. So itu untuk di CKB. Next comment pada review. Thank you untuk support juga dari BIM. Banyak lagi tak? Okay, Zul akan tengok satu lagi BIM. BIM USDT. Okay, BIM ni dia buat dekat Gate.io dulu. So harga below opening, so kita ada channel. So untuk yang ni menunjukkan kalau Zul tak buy lah, kalau ikutkan Zul tak buy lah, sebab harga below opening dan tak pernah sejak tu drop saja. So kita ada key level kawasan ni. First kita ada 1, kita ada 2, kemudian kalau ikutkan lagi kat sini, kita ada kat sini 3. So ini adalah level-level penting untuk ikutkan pun dia ada berada below. Dah naik itu tapi drop. So nampak kelemahan coin ni untuk kata regain balik. So tu tak sarankan untuk anda all in, anda masuk jump in dalam coin macam ni. So anda mundurkan je fundamental lah. Kalau anda yakin dengan fundamental, terpulang apalah anda. Tapi secara technical menceritakan chart ni tak berapa cantik. Tak cantik lah untuk tu kalau untuk tu invest. So itu untuk BIM. Kemudian next comment, salah tu, kalau saya nak all in Matic sekarang cun tak, ada coin lain tak untuk in modal tak besar pun. Okay, untuk di Matic, so Matic tu lah consider top 5 tu. So kalau anda tanya tu berdasarkan top 5, iaitu Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Phantom. So kalau ikutkan Matic, masih lagi Matic, macam kan Phantom tadi cantik lagi, masih sesuai untuk all in. Phantom pun masih Phantom sesuai untuk all in, Matic pun sesuai lagi untuk ini. Sebab apa? Kita ada berada antara support dan resistance ni. Ingat, inilah last kita ada breakout kita punya falling channel, iaitu daripada downtrend berubah jadi uptrend, reversal pattern. So kita ada high, kita ada low. High dan low ni dia create box support ini dan box resistance. Zul sendiri pun all in 1000 coin kawasan support ni. So masih belum jauh. So Zul masih lagi berminat untuk dapatkan Matic dan 1000. Sama juga Phantom tadi. Kalau ada rezeki Zul akan dapatkan 1000 coin untuk Matic dan Matic dan Phantom selagi mana price berada antara resistance dan support ni. Sama juga macam di Phantom tadi, selagi mana berada dalam channel tu dia akan keep buy. So antara tu punya top 5, Phantom, Matic masih lagi sesuai. Cardano, cantikkan Cardano. Cardano sikit dah terlebih sikit. Ikutkan dua coin lah, Matic, Phantom, tak ada masalah pun. Dan ada lagi lah, contoh di KDA pun boleh. Adalah kata beberapa coin terpulang. Coin ni banyak, RM20,000. Tu nak saran kan tak boleh sebab mereka tak buat kajian. Tu kalau tu punya top 5, tu ada Matic, Phantom. Top 5 tu Matic dan Phantom masih lagi sesuai untuk all in. So itu untuk untuk jawabkan tadi. Kemudian tengok sharing, tengok sikit Ape. So Ape ULET. So apa berlaku Ape? Ape itu ada berlaku kenaikan juga. Kemudian Ape. So Ape secara teknikal keseluruhan harga opening berada di kawasan $1. Kita ada falling channel dan price masih lagi dalam falling channel. So dan kita masih lagi buat sideways dalam kawasan ni. So untuk Ape ni secara teknikal kita masih lagi daripada downtrend. So
nak buy untuk long term, macam kan, selagi mana price berada dalam channel ni, falling channel ni, consider great opportunity untuk dapatkan anda punya position all in. So price masih lagi above harga opening, so fundamental dia masih lagi bagus. So rezeki anda kalau anda buy kawasan ni naik, dan seperti kita target, first target lah $17, dan kita ada target all time high kita dalam 44 $44 itu 1.6. Kemudian kita punya maximum thresh kita ada 4.2 dalam 113. So rezeki tengoklah. Tapi ikutkan Ape ni, kalau contoh banding Ape dengan Beam tadi, Zul more invest to Ape lah. Zul more akan berani invest untuk Ape. So berdasarkan teknikal ni pun Zul berani lah untuk invest. Kita ada falling channel sebelum ni. Untuk yang miner bawah ni, falling channel ni breakout, kita buat last low last high, kita ada support. So currently kita monitor support resistance. Last high ni, last low kita ada support resistance yang ini. So minor support resistance lah. So kita ada support ini, resistance. So price nak nampak nak breakout resistance tu, dan breakout resistance ni 1.6 sebenarnya 1.6 dia berada akan hit kawasan $2.6. Dan $2.6 adalah expected dalam kawasan middle ni. Dan kita kalau draw line pun kita nampak kat sini, kita ada base yang paling tinggi ni. So ni price adalah menuju ke 2.6 ataupun akan buat react dengan middle channel ni. Bila dia react dengan middle channel ni, so dia akan buat react dengan atas ni. Bila react atas ni, ini dia breakout di channel. So harga ini $1 masih lagi sesuai untuk anda all in untuk long term. So itu untuk di Ape. Next comment, nak minta Tia tu, Tia USDT. So Tia USDT, tuan akan tengok. Okay, tiap sini ikutkan harga dah naik, memang terlambat, dan cuma kan ikutkan kalau nak buy juga boleh. Mana-mana price dekat dengan trendline putih ni, consider anda boleh jump in masuk. So tak sarankan anda all in, sekadar nak ada position ataupun kita banding dollar cost average. Mungkin anda masuk setiap kali touch ni anda masuk RM100 ke RM1000, tak masalah. So rezeki lah. Expected kalau pump lagi akan more higher ke atas. So itu sekadar Tia ni, apa yang sekadar yang ada, itulah aku kata signal yang boleh digunakan untuk buy. Support ni pun dia tak touch, support ni touch sikit saja, kemudian terus bound dan consider breakout resistance ni. So breakout resistance ni banyak, kalau anda buy di kawasan ni, target seterusnya adalah last high last low ni 1.6 dia berada dalam $23. So inilah dia punya target kalau anda buy kawasan ni. Kemudian mungkin tengoklah, so kalau dia breakout trend yang putih ni, trigger untuk expectation boleh jatuh dengan drastik. So sebab tu juga harga dah tinggi sangat. So sebab tu tak sarankan untuk anda jump in terlalu heavy, sekadar untuk DCA saja. So itu untuk Tia. Kemudian next comment, nak minta tengok STX, nak take profit kat mana, price reversal ke STX USDT. So STX kalau ikutkan, okay, STX ya, sikit nampak antara sini yang favorite lah, down channel, dapat support resistance, buy kawasan ni, naik. So price currently dah buat react, nak react dengan dia punya major resistance. Ikutkan tu dah react punya. So price maknanya dah breakout dia punya resistance. So kat mana nak take profit? So take profit adalah kita akan target di 1.6 dia. So 1.6 kita berada di $5. Kemudian kalau sampai awal kawasan ni, so ni expected kita boleh hold lagi, kita boleh expected sampai 2.6 dan dalam $11. So dia ada expectation stack ni boleh sampai $11 berdasarkan timeline ni. Dan kalau ikutkan realistic target almost 5 ataupun 2.6 ni, posisilah antara ni, between ni. So expectation kan between ni antara $8 ke $11. So mana-mana kalau dapat price tu tiba naik hit kawasan yang putih ni, so consider boleh aku kata exit semua position. So itu untuk tu punya target lah. So first kita tengok $5 macam mana, kemudian $8, kemudian dalam $11. So berdasarkan ni ada expectation kan price akan buat react dengan trendline putih ni, dan dapat saja kawasan trendline putih ni, consider boleh exit lah. Sebab apa? Sebaik saja dia hit trendline putih ni, dia boleh buat major drop ataupun dia punya kena downtrend balik. Next downtrend. So itu untuk di STX. Kemudian next comment, Cakes. So Cake, okay, below harga opening price on channel. So harga ni berdasarkan chart ni, technical dia, berdasarkan technical ni, dia punya fundamental tak berapa nak cantik harga below opening, tapi kita ada percubaan untuk recovery. So kita ada falling channel ni, kalau price dapat breakout channel ni, ada opportunity untuk price return balik above $10. So yes, boleh invest kawasan ni, cuma anda perlu kaji fundamental. Anda perlu tengok fundamental dia,
untuk long term. Ikutkan cake ni kata dia punya pancake kan, dia punya fundamental adalah decentralized exchanger. So bagi Zul tak masalah, boleh invest long term. Dia punya fundamental tu strong, cuma drop nanti mungkin ada something sikit saja. Tu kalau ikutkan anda invest untuk long term, boleh invest kawasan ni. So breakout saja ni, insyaAllah kita akan dapat regain above $10, dan above $10 nanti kita akan more higher ke atas. Tu itu untuk di cake. Kemudian next comment, selalu drawkan planet dekat Bybit planet dekat Bybit. Planet kat Bybit. Sekejap. Okay, harga opening. So harga opening dekat kawasan ni, kemudian dia dah hit support, kemudian dia bound. Tu kita boleh monitor dia resistance. Last high ni tu last low kita ada resistance. Dan resistance ni clearly kita nampak macam mana resistance ni dia menjadi resistance, breakout, bought resistance akan berubah support, tu menjadi support. So currently ikutkan target dia dah sampai 1.6 belum. So first target kita 1.6 dah pun sampai, iaitu dari kawasan ni, dan menunjukkan first reaction dalam 1.6 dia akan berlaku correction. Dan ikutkan kawasan ni pun, kalau ikutkan ni pun dah jadi support balik. Last low ini to last high yang ni, suka nampak macam mana support tu menjadi resistance. Kalau ikutkan Fibonacci baru pun dia support, so dah bound kawasan ni. Ikutkan first kita masih lebih target ni 1.6 ni, kita ada 2.6 di kawasan ni, 3.6, 4.2. So ini adalah kita punya all time high tu tahun 25 ni, kita target dalam 4.2, 3.6, 2.6. So anda boleh draw dia punya Fibonacci. So next movement dalam kawasan ni adalah kita ada inilah support. So siapa ada re-entry dalam kawasan ni, tahniah untuk anda. So price dah berlaku kenaikan, so boleh enjoy je profit. So kalau nak jump in lagi, tu tak sarankan, hanya DCA saja. Tapi kalau nak position cantik tu lah kawasan ni lah, bawah ni dan bawah ni. So itu untuk di Planet. Next comment, ARKM. So ARKM USDT, Binance kot. So ARKM samalah macam juga kan, kita ada support. So siapa yang ada buy dalam kawasan ni, last itu kita ada kawasan ni. So siapa yang ada buy kawasan ni, tahniah untuk anda, anda dah profit. So price dah hit pun 1.6, first 1.6. So hit awal. So ini kita boleh jangkakan akan more higher, 2.6, 3.6 dan maximum trade dalam 4.6 dalam $2.8. So itu kita punya target. So sembarang reaction ke bawah ni, ada 2.6 return balik ataupun price return balik kawasan ni, breakout retest, tak ada masalah. Kalau berlaku itu peluang untuk anda jump in one more time. Tu ikutlah rezeki lah. Kalau ada chart kadang dia return, ada chart kadang dia buat base sikit saja terus berlaku dengan. Itu rezeki. Kalau dapat. Kalau tak dapat, hopefully anda dah masuk lah bawah ni. Kalau nak masuk juga atas tadi, anda perlu hanya DCA saja. So itu untuk di ARKM. Next comment, dot. Okay, Polkadot adalah dia punya top 10. Polkadot dia nak masuk itu. So Polkadot sama juga macam ni. So kita ada kawasan base ni dan kawasan base ni. So Polkadot masih belum lambat. So itu kan itu naik, drop, dia buat support. So kita ada minor support kawasan ni. So expectation ni kita buat breakout down channel, support, resistance. So next expectation adalah more higher ke atas. So Polkadot masih belum terlambat untuk siapa-siapa all in untuk long term. Sebab apa? Kita ada target kita sebenarnya sebelum belum all time high lagi. Dia punya resistance saja berada di kawasan $40. Kita punya all time high breakout ni kita ada 1.6 di kawasan 85, dan kita expectation anda sampai almost dalam $100 untuk Polkadot. So itu untuk Polkadot. Kemudian Lu minta TA untuk 50 step app, boleh all in lagi tak? Okay, kemudian Zocha review portfolio tu sebelum shopping gaji. Rasa hari 2 hari lepas. Ini hari apa? Ini hari ni hari apa? Allah, lupa dah hari ni. Hari Selasa. Hari Selasa, hari video Ahad. Video hari Ahad, tu dah ada review kan tu punya ni. Video sebelum ni. Ini yang pagi ni, review sebelum ni. Tu ada review kan tu punya, aku kata detail tu punya pasal, aku kata apa nama, tu punya portfolio. Pagi tadi tu tengok lah. Nanti tu akan tengok. Sebelum habis tu tengok kan. So fit fee USDT, fit fee USDT dekat mana? Kat KuCoin kat
Kat mana tu buat review tu? Asal tu pernah review, tu lupa. Okay, kat mana? Polynex, Bybit. Okay. Tu lupa. OKX. Bolehlah kita akan pakai dekat KuCoin ni. Sebab nampak chart dia pun KuCoin jauh sikit. KuCoin ke? Bukan. Okay, tu akan pakai kat Max. So ikutkan harga opening FIP ni dekat kawasan ni. So price return kawasan ni, so konsep masih good lah. Untuk long term ni, price dah buat sideways dalam kawasan ni, dah naik. So kalau ikutkan yang ni, dia ada falling channel dia. Falling channel ni daripada kawasan ni. Ikutkan channel dia ni panjang maknanya. Tu kita ambil yang ni lah. Kita yang paling last low yang terakhir ni. Tu ikutkan price dah breakout nya. Dah tu kawasan ni breakout. Tu breakout ni taklah naik drastik. Tapi consider siapa-siapa nak all in, masih lagi sesuai untuk anda all in sebelum dia next pump untuk ke higher ke atas. So first next target dia punya key level lah kawasan ni. So bayangkan daripada point ni, daripada 0.06 sen, dia punya pair target lah 4 sen. So huge opportunity. Anda buy kawasan ni, so profit almost 1000%. So 918%. So banyak lah tu, almost 1 kali ganda. Kata almost aku kata 10 kali ganda. 10 kali ganda. Kalau anda invest 1000 ni, kawasan ni dah boleh dapat lah 10,000. So itu untuk di fit fee lah. Untuk long term cantik. Harga opening masih above opening. So dia punya long term breakout channel. So ada expected price akan start akan buat pergerakan naik atas. Kemudian dia punya portfolio. Semalam tu tengok dia punya portfolio. Kalau ikutkan total asset, semalam dah start berlaku keuntungan. So ini adalah dia punya total asset. Start berlaku kenaikan, all time profit dah 930. Berbanding tahun lepas dia punya loss banyak apa? 70%, 80%. Tak kisah kan. Itu masa Zul buy high. Kemudian tahun lepas bulan 9 tu ada all in. So average semua tu dah dapat dia punya reward. Untung currently dalam $930. Kalau ikutkan 2025 punya, apa yang Zul separate lah, separate account tu. Kalau apa yang Zul beli masa tahun bulan 9 tahun lepas, so ini dia punya profit, dah profit hampir 100%. Tapi kalau ikutkan bantuan tambah apa yang Zul beli sebelum tahun 21 dan Zul beli tahun ni, so total asset tu inilah 18. Kalau Zul jual semua total asset tu kali adalah 18. So kali tengah untung. So ni masih lagi permulaan. Itu masih lagi mulan. So expected akan berlaku lagi kenaikan dia akan bagi lebih banyak untuk Zul punya profit. InsyaAllah Zul akan cuba target untuk dapatkan total profit untuk bulan kali ni adalah dalam $500,000 lah. $500,000 itu Zul punya target. Target untuk Zul punya $500,000, bukan $500,000. $500,000 payah, bukan boleh dapat, cumanya mungkin perlukan dua ataupun 3 kali lagi punya circle. Tapi untuk tahun ni at least dalam $500,000 tu boleh dapat lah untuk dalam ringgit Malaysia untuk dia punya quarter portfolio. So itu untuk di portfolio. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apapun macam juga kalau ni ruangan komen macam bila Bitcoin nanti dah berlaku kenaikan, ruangan komen tu akan bertambah. So mungkin Zul tak sempat nak buat review semua. Kalau sempat Zul akan buat, tapi ikutkan siapa-siapa yang ada simbol macam ni, subscriber ni, tanda merah ni subscriber, kemudian yang kuota membership macam ni, ada membership ni, ini Zul akan prioritaskan dia punya request. So kalau banyak sangat ruangan komen, mungkin Zul akan select lah. Zul akan select. Terpaksa select. Kalau tak select, memang panjang Zul punya video, dan nanti Zul pun kalut juga banyak pagi nak kerja. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.